Yang Amat Berhormat Datuk Seri Azlan Man, Menteri Besar Perlis, Yang Berhormat Datuk Haji Hamdan bin Bahari, Speaker Dewan Undangan Negeri Perlis, dan Yang Amat Berbahagia Datin, Yang Berhormat Tuan Rozaini bin Rais, Esko Hal Ehwal Agama Islam, Kebajikan dan Bantuan Bencana, Hubungan dan Kerjasama Sepadan dan Isteri, Yang Berhormat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Pasangan, ahli-ahli yang berhormat dan pasangan, ketua-ketua Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan, Div-Div Kenamaan dan para jemputan, wakil-wakil media, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan. Hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan kasih sayang dan izinnya kita dapat berhimpun bersama-sama bagi meraihkan dan memeriahkan majlis perasmian penutup tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat Negeri Perlis bagi tahun 2022 Masih bersamaan 1443 Hijriah. Saya bagi pihak majlis melalukan kehadiran Yang Amat Berhormat, Yang Berhormat Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian dengan ucapan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini akan merapatkan perhubungan dan kemesraan bersama sebagaimana yang dituntut oleh agama kita. Ampun tuanku, Yang Amat Berhormat, Yang Berhormat para hadirin yang dihormati sekalian, Majlis Perasmian Penutup Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat Negeri Perlis bagi tahun 2022 Masih bersamaan dengan 1443 Hijrah pada malam ini dimulakan dengan menjemput Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Rozaimi bin Ramli, Rektor Kolej Universiti Islam Perlis, untuk menyampaikan tazkirah. Majlis dengan ini mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera Perlis maju. Menghadap Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis, Tuanku Said Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Said Putra Jamalul Lail. Menghadap Duli Yang Maha Mulia Raja Perempuan Perlis, Tuanku Tengku Fauziah binti Almarhum Tengku Abdul Rashid. Menghadap Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra Ibni Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail. Dan menghadap Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perempuan Perlis, Tuanku Hajah Lailatul Syahrin Akasha Khalil. Ampun tuanku, patik serta hadirin menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan duli-duli tuanku berangkat ke majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat Negeri Perlis bagi tahun 1443 Hijriah bersamaan 2022 Masihi. Patik mohon ampuni limpah perkenan duli-duli tuanku untuk patik menyampaikan tazkirah kepada sidang hadirin sekalian. Ampun tuanku. Terima kasih kepada pengacara majlis, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Azlan Man, Menteri Besar Perlis, Yang Berhormat Speaker Dewan Undangan Negeri, dan Yang Berbahagia Datin, Yang Berhormat Tuan Rozaini bin Rais, Exco Hal Ehwal Agama Islam, merangkap pengurusi Jawatankuasa Induk Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat Negeri Perlis, Yang Berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Pasangan, ahli-ahli yang berhormat dan pasangan, Sahibus Samahah, Mufti Kerajaan Negeri Perlis, yang berusaha pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, yang berusaha Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, Div-Div Kenamaan Negeri, yang arif para jemaah hakim Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun untuk meraihkan peserta-peserta dan pemenang-pemenang bagi pertandingan tilawah dan menghafaz Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Kalau hari ini manusia menunggu-nunggu jika ada polisi-polisi baru daripada kerajaan, mereka menunggu sidang media, mereka menunggu kenyataan media.
Tetapi Al-Quran, ia merupakan surat cinta Allah Azza wa Jal kepada semua manusia. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada semua manusia, sama ada dia telah beriman sebelum itu ataupun tidak. Maka Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat kepada sekalian alam. Al-Quran merupakan kitab yang mengandungi hidayah. Al-Quran merupakan kitab yang mengandungi ilmu. Al-Quran merupakan kitab motivasi. Oleh kerana itulah Allah Azza wa Jal memuliakan Al-Quran dengan menjadikan Al-Quran itu sebagai ibadah bagi sesiapa yang membacanya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf atau kama qala. Hadis riwayat al-Imam Tirmizi, yang bermaksud sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, maka baginya satu pahala, dan satu pahala itu digandakan kepada 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Demikian mulianya Al-Quran. Setiap daripada perkataan yang dibaca diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan Al-Quran apabila Al-Quran itu dibawakan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril menjadi malaikat yang termulia di kalangan malaikat-malaikat Allah. Apabila Jibril menyampaikan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad menjadi nabi yang termulia di kalangan nabi-nabi yang Allah Ta'ala pernah utuskan. Apabila Allah menurunkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan, maka bulan itu menjadi bulan yang termulia di kalangan bulan-bulan yang ada. Allah menurunkan Al-Quran di bumi Makkah dan Madinah, maka dua bumi ini menjadi bumi haramain, bumi yang kita namakan dua tanah haram yang mempunyai keistimewaan dan keagungan tidak seperti bumi-bumi yang lain. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada umat ini, maka Allah Ta'ala mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Al-Quran ini menjadi sesuatu yang telah diketahui oleh kita. Oleh kerana itulah pada hari ini kita memuliakan mereka-mereka yang pandai membaca Al-Quran dan mereka yang menggunakan seluruh usaha untuk menghafaz Al-Quran. Bahkan saya boleh katakan, tidak ada kitab yang diambil penting dengan penghafalan huruf demi huruf di dalam dunia ini melainkan Al-Quran. Setiap huruf dihafal, ada waw ataupun tidak ada waw, ada alif ataupun tidak ada alif, ada alif lam ataupun tidak ada alif lam pada setiap perkataan, dihafal, ditekuni oleh mereka yang bersungguh, dan mereka inilah yang dinamakan sebagai ahlullah. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna lillahi ahlin wa man hum ya Rasulullah, hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagi Allah Taala ini ada ahli-ahlinya di atas muka bumi ini. Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Nabi mengatakan, mereka itu
adalah ahlul Quran. Dan mereka inilah ahli-ahli khusus. Kalau dalam bahasa kita ni kita panggil VIP, VVIP bagi Allah Azza wa Jal. Tetapi ahlul Quran ini bukan hanya sekadar mereka yang membaca, bukan hanya sekadar mereka yang menghafal, tetapi Al-Quran itu perlu diamalkan dan dihayati. Oleh kerana itulah Al-Imam Al-Hakim Tirmidzi mengatakan ketika mana menghuraikan berkenaan dengan keistimewaan ahlul Quran ataupun ahlullah, dia mengatakan, wa innama yakunu hadha fi qari intafa anhu jawru qalbih wa dhahabat jinayatu nafsih wa laysa min ahlih illa man tatahhara min adh-dhunub zahiran wa batina wa tazayyana bit-ta'ah fa 'indaha yakunu min ahlillah. Kata Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, dia mengatakan sesungguhnya ahlullah, ahlul Quran merupakan orang-orang yang membaca, yang mana apabila dia membaca Al-Quran, ternafilah daripada jiwanya kejahatan, kezaliman, dan hilang daripada dirinya jenayah. Dan dia bukanlah termasuk di kalangan ahli Quran ataupun ahlullah, melainkan jika dia itu membersihkan dirinya daripada dosa, sama ada zahir ataupun batin, dan dia menghiaskan dirinya dengan ketaatan, maka ketika itulah dia menjadi ahlillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya boleh katakan Al-Quran ini merupakan satu kitab yang menghidupkan. Kerana Al-Quran turun daripada Tuhan yang maha hidup, yang tidak mati, maka kata-kata Allah ataupun kalamullah yang berupa Al-Quran menghidupkan. Al-Quran itu menghidupkan jiwa manusia. Kita sentiasa membaca di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, Qul huwallah sulusul Quran, Qul huwallahu ahad sulusul Quran. Surah Al-Ikhlas itu sepertiga daripada Al-Quran. Mungkin ada sebahagian daripada kita yang mengatakan baca 3 kali Qul huwallahu ahad maka dapat pahala 1 Quran. Saya tidak nafikan terdapat di sana riwayat, tetapi riwayat itu dhaif. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini bukan baca 3 kali, maka yang lain tak perlu baca. Tetapi Qul huwallahu ahad itu mengandungi akidah yang mana Al-Quran itu terdapat 3 juzuk utama ataupun 3 bahagian utama. Yang pertama akidah, yang berkaitan dengan kepercayaan. Yang kedua berkaitan dengan fiqh, iaitulah yang berkaitan dengan hukum hakam amali, amalan insan untuk mendapat pahala bagi bekalan membawa dirinya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Al-Quran itu mengandungi cerita-cerita. Sesiapa yang membaca Al-Quran akan dapati inilah 3 bahagian yang terkandung di dalam Al-Quran. Ada akidah, ada syariah, dan adanya cerita-cerita. Cerita-cerita ini, akidah sudah semestinya menghidupkan jiwa, amalan juga sudah semestinya menghidupkan jiwa, dan cerita-cerita di dalam Al-Quran juga faedahnya adalah untuk menghidupkan jiwa-jiwa insan. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Yasin, "Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah, in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin." Kami tidak pernah mengajar Muhammad itu akan syair, dan syair itu juga tidak sesuai untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi SAW sebelum menerima Al-Quran, Nabi bukanlah sastrawan yang mampu untuk mencipta ayat-ayat yang indah, bait-bait yang indah. In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin.
tidak lain yang disampaikan oleh Muhammad itu, yang berupa Al-Quran itu, ialah zikir, peringatan daripada Tuhan dan Quran yang nyata. Liyunzira man kana hayya, kerana Quran ini memberikan peringatan kepada mereka yang hidup. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita menghidupkan jiwa dengan Al-Quran, menghidupkan masyarakat dengan Al-Quran. Membaca kisah Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun, seorang pemimpin yang tidak ada tandingan dalam sejarah dari sudut kezalimannya apabila dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini merupakan satu keajaiban, satu kemelampauan yang tak pernah berlaku dalam sejarah, mengaku diri Tuhan. Allah Ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran bagaimana Nabi Musa bukan saja jiwanya hidup menasihati Fir'aun, bahkan dia cuba menghidupkan jiwa Fir'aun yang mati di dalam kezaliman. Sehingga kan Allah Ta'ala mengatakan, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, pergilah kamu bertemu dengan Fir'aun, kerana sesungguhnya dia itu melampaui batas. Nabi Musa dan Nabi Harun tidak merasa gerun, bahkan dia berdepan dengan Fir'aun yang telah mati jiwanya untuk dihidupkan, berusaha sehabis baik untuk menghidupkan jiwa yang telah mati disebabkan oleh kerana kezaliman, kesombongan yang dilakukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, inilah keistimewaan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah di atas muka dunia ini. Kita mengharapkan agar anak-anak yang dekat dengan Al-Quran jadikan Al-Quran sebagai panduan, jadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang menghidupkan jiwa. Bukan hanya sekadar Al-Quran menjadi penghias kepada diri untuk kita mendapat keuntungan dan habuan dunia, tetapi Al-Quran digunakan untuk menghidupkan akhirat manusia dan menghidupkan ketamadunan yang hebat yang pernah dibina oleh salafus saleh. Begitulah yang saya boleh sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Ampun tuanku, menjunjung kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tazkirah yang telah disampaikan oleh Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Rozaimi bin Ramli, Rektor College Universiti Islam Perlis. Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Ampun tuanku yang amat berhormat para hadirin yang dihormati sekalian. Seterusnya, titah ucapan perasmian penutup oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Untuk itu, majlis dengan ini menjemput Yang Berhormat Tuan Rozaini bin Rais, Esko Hairul Agama Islam, merangkap pengurusi Jawatankuasa Induk Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran Peringkat Negeri Perlis, menghadap dan mohon ampun dilimpah perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis untuk melafazkan titah perasmian penutup tilawah dan menghafal Al-Quran Peringkat Negeri Perlis bagi tahun 2022 Masihi bersamaan dengan 1443 Hijrah. Yang berhormat, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya saya dapat bersama-sama para hadirin pada hari ini dalam majlis perasmian penutup tilawah dan menghafaz Al-Quran Peringkat Negeri Perlis tahun 2022 Masihi bersamaan dengan 1443 Hijriah.
Setinggi-tinggi penghargaan saya ucapkan kepada Jabatan Hal Ahwal Agama Islam Perlis atau JAIPS, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS, dan Jabatan Mufti Negeri Perlis, serta jabatan-jabatan lain di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri Perlis yang turut memberi kerjasama dalam menjayakan majlis pada kali ini. Hadirin yang dihormati sekalian, setelah melihat kepada kepentingan untuk membaca dan menghafaz Al-Quran dalam kehidupan harian kita semua, maka suka saya mengingatkan bahawa semua kepimpinan utama dan jentera pentadbiran kerajaan, pegawai-pegawai dan staf sokongan, serta semua rakyat yang menetap dan bekerja di Negeri Perlis hendaklah benar-benar memahami pegangan Ahli Sunnah wal Jemaah berdasarkan dalil yang sahih daripada Al-Quran dan Al-Sunnah. Dalam melaksanakan ibadah dalam kehidupan seharian kita semua, pegangan Negeri Perlis adalah tidak taksub kepada mana-mana mazhab fiqh, tetapi sentiasa berusaha menepati Al-Quran dan Sunnah. Maka kita semua hendaklah berusaha bersungguh-sungguh dalam mengukuh dan memperteguhkan pegangan Ahli Sunnah wal Jemaah seperti yang termaktub dalam Al-Quran dan Al-Sunnah Rasulullah SAW. Pegangan Islam di Negeri Perlis ini juga adalah harmoni untuk semua pihak, tanpa mengira bangsa dan agama. Islam yang diajar di dalam Negeri Perlis hendaklah bersifat universal, yang kebaikan dan rahmatnya merangkumi semua kaum dan agama. Pendekatan Islam yang diajar di masjid-masjid, di sekolah-sekolah dan kepada rakyat jelata hendaklah bebas daripada unsur perkauman dan permusuhan di antara rakyat disebabkan perbezaan kaum dan agama. Sehubungan dengan itu, enactment pentadbiran agama Islam Negeri Perlis dan agensi-agensi agama di dalam Negeri Perlis hendaklah diperkasakan agar dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan agensi-agensi lain di Negeri Perlis. Hadirin yang dirahmati sekalian, terdapat banyak ayat Quran yang menceritakan berkaitan kelebihan mempelajari, membaca dan menghafaz Al-Quran. Saya meyakini bahawa seseorang yang sentiasa berusaha mempelajari, membaca dan menghafaz Al-Quran pasti akan mendapat pertolongan dan keberkatan Allah SWT di dunia dan juga di akhirat. Justru demi memastikan amalan kebaikan sentiasa diutamakan di Negeri Perlis bersesuaian dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, maka saya telah menitahkan JAIPS dan Jabatan Mufti Perlis supaya sentiasa membantu memberikan panduan dan juga bimbingan untuk sekalian rakyat kita yang berhasrat untuk mempelajari, membaca dan menghafaz Al-Quran di negeri ini. Saya juga berharap agar rakyat negeri ini dapat meluangkan masa bagi mempelajari, membaca dan menghafaz Al-Quran di mana jua kita berada. Kita semua perlu meyakini bahawa faedah semua amalan kebaikan ini tidak hanya berbalik, melainkan kepada diri kita juga. Tahniah kepada pihak urustia yang terdiri daripada JAIPS, MAIPS dan Jabatan Mufti Negeri Perlis dan semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang telah bertunggus lumus berusaha bagi memastikan kejayaan majlis ini. Mengakhiri titah
dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan majlis perasmian penutup tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat Negeri Perlis tahun 2022 Masihi bersamaan dengan 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan merahmati majlis kita pada malam ini, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjunjung kasih tuanku, majlis sekali lagi menjemput Yang Berhormat Tuan Rozaini bin Rais menghadap dan mohon ampuni limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis bersama Duli Yang Camat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis dan Duli Yang Camat Mulia Tuanku Raja Puan Muda Perlis untuk bersama-sama Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis menyempurnakan gimik perasmian penutup tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat Negeri Perlis bagi tahun 2022 Masih bersamaan dengan 1443 Hijriah. Majlis mempersilakan. Initiating system 1. System 1 loaded. Menjunjung kasih tuanku, ampun tuanku yang amat berhormat, yang berhormat para hadirin yang dihormati sekalian. Majlis diteruskan lagi dengan pengumuman keputusan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat Negeri Perlis bagi tahun 2022 Masihi bersamaan 1443 Hijriah. Untuk itu, majlis dengan ini menjemput Yang Berusaha Al-Fazil Ustaz Muhammad Hafiz bin Abu Usman, pengerusi juri hakim Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat Negeri Perlis tahun 2022 Masihi bersamaan 1443 Hijriah untuk mengumumkan keputusan Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat Negeri Perlis pada malam ini. Majlis dengan ini mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja berdaulat, raya berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Menghadap Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail. Menghadap Duli Yang Maha Mulia Raja Perempuan Perlis, Tuanku Tengku Fauziah binti Almarhum Tengku Abdul Rashid. Menghadap Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail. Dan menghadap Duli Yang Teramat Mulia Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Hajah Lailatul Syahrin Akashah Khalil. Ampun tuanku,
Patik serta hadirin menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan duli-duli tuanku berangkat ke majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat negeri Perlis bagi tahun 1443 Hijrah bersamaan 2022 Masihi. Patik mohon ampuni limpah perkenan duli-duli tuanku untuk Patik mengumumkan keputusan Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat negeri Perlis pada malam yang sungguh bertuah ini. Ampun tuanku. Terima kasih kepada pengacara majlis Yang Amat Berhormat Datuk Seri Azlan Man, Menteri Besar Perlis, Yang Berhormat Speaker Dewan Undangan Negeri dan Yang Berbahagia Datin, Yang Berhormat Tuan Rozaini bin Rais, Esko Hal Ehwal Agama Islam, merangkap pengurusi Jawatankuasa Induk Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat negeri Perlis, Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Pasangan, ahli-ahli yang berhormat dan pasangan, Sahibus Samahah Mufti Negeri Perlis, Yang Berusaha Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan Dif-Dif Kenamaan Negeri, Yang Arif para Jemaah Hakim Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan, Puan-Puan, Hadirin Hadirat yang dikasihi sekalian. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, ahli-ahli yang berhormat serta hadirin sekalian, saya mewakili para jemaah hakim ingin merakamkan ribuan terima kasih kerana diberi kepercayaan untuk menghakimi bacaan para peserta tilawah serta para peserta hufaz Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat negeri Perlis yang berlangsung selama 2 hari, iaitu pada 21 dan 22 Mac 2022 di Dewan Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulail Jaibs. Untuk makluman hadirin hadirat sekalian, para juri hakim tilawah dan menghafaz Al-Quran pada kali ini adalah terdiri daripada mereka yang berpengalaman dalam bidang penghakiman mengikut kepakaran masing-masing, sama ada di peringkat negeri maupun peringkat kebangsaan. Para juri hakim telah mendengar dan mengamati persembahan bacaan para peserta tilawah, iaitu 11 orang peserta dari lelaki qari dan 7 peserta qari'ah, dan para peserta hafazan Al-Quran yang terdiri daripada 37 peserta lelaki dan 21 peserta perempuan. Dengan ini merumuskan bahawa mutu bacaan pada tahun ini berada di tahap yang baik serta ada banyak peningkatan yang boleh dibanggakan. Terdapat juga peserta yang tidak dapat mendengarkan bacaan kerana disahkan positif dan terpaksa dikuarantin. Kita mendoakan semoga Allah SWT memberikan kesembuhan dan semoga diangkat wabak ini dengan secepat mungkin. Ahli-ahli Muhammad, Datuk-Datuk dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang saya umumkan keputusan Jemaah Hakim Majlis Tilawah Al-Quran peringkat negeri Perlis bagi tahun 1443 Hijrah bersamaan tahun 2022 Masihi. Keputusan Jemaah Hakim adalah seperti berikut. Saya mulakan dengan pengumuman bahagian kori. Tempat ketiga disandang oleh Encik Muhammad Afif bin Muhammad Zaki. Tempat kedua, Encik Muhammad Anas Abdul Hadi. Johan Majlis Tilawah Al-Quran bagi tahun 2022 disandang oleh Encik Khalil Husairi Zainul. Bagi kategori Qari'ah, tempat ketiga disandang oleh Puan Nur Husna binti Muhammad Saleh. Tempat kedua disandang oleh Puan Nur Adilah binti Azdi. Dan Johan Qari'ah pada tahun ini dimenangi oleh Puan Siti Aisyah binti Mat Arif. Sekarang saya umumkan pula keputusan Majlis Menghafaz Al-Quran peringkat negeri Perlis bagi tahun 1443 Hijrah bersamaan 2022 Masihi seperti berikut. Saya mulakan dengan kategori tahfiz 10 juzuk bagi lelaki. Tempat ketiga dimenangi oleh adik Muhammad Akif Aiman bin Syahrin Zamani. Naib Johan dimenangi oleh adik Muhammad Anas bin Hasrul.
Johan bagi kategori tahfiz 10 juzuk lelaki dimenangi oleh adik Muhammad Naim Nasrullah bin Aziz. Bagi kategori tahfiz 10 juzuk kategori wanita, tempat ketiga dimenangi oleh adik Nurul Fatanah binti Muhammad Suhaimi. Naib Johan dimenangi oleh adik Humaira binti Ahmad Sirajuddin. Dan Johan bagi kategori tahfiz 10 juzuk perempuan dimenangi oleh adik Humaira binti Abdul Basir. Bagi kategori tahfiz 20 juzuk lelaki, tempat ketiga dimenangi oleh Encik Azhari Anas bin Rashid. Naib Johan dimenangi oleh Encik Nur Hakim Al-Siddiq bin Muhammad Asri. Johan kategori tahfiz 20 juzuk lelaki dimenangi oleh Encik Muhammad Zul Syariman bin Zul Bahri. Bagi kategori juzuk 20 juzuk perempuan, tempat ketiga dimenangi oleh Cik Ainul Mardiyah binti Khairul Azhar. Naib Johan dimenangi oleh Cik Ainul Murshidah binti Khairul Azhar. Dan Johan bagi kategori tahfiz 20 juzuk perempuan dimenangi oleh Cik Hamidah binti Abdullah. Kategori tahfiz 30 juzuk lelaki, tempat ketiga disandang oleh Encik Muhammad Zawabi bin Dun. Naib Johan dimenangi oleh Encik Afif Syahmi bin Azman. Johan kategori tahfiz 30 juzuk lelaki pada tahun ini dimenangi oleh Encik Muhammad Ashif bin Yaakob. Kategori tahfiz 30 juzuk perempuan, kita hanya menerima 2 peserta dan jemaah hakim menetapkan hanya seorang pemenang. Johan bagi kategori 30 juzuk wanita dimenangi oleh Puan Nur Adlina binti Adli. Keputusan hakim adalah muktamad. Tahniah kepada semua peserta yang berjaya mendapat tempat yang terbaik pada kali ini, yang terdiri daripada peserta qari dan qari'ah, hafiz dan hafizah yang akan mewakili negeri Perlis ke peringkat kebangsaan pada tahun ini. Peringkat kebangsaan akan diadakan pada 12 Jun hingga 17 Jun 2022 di Dewan Besar Pusat Islam Iskandar, Johor Bahru, Johor, insya-Allah. Kepada peserta qari dan qari'ah, hafiz dan hafizah yang berjaya mewakili negeri Perlis, selamat berjuang di peringkat kebangsaan. Berjuanglah dengan bersungguh-sungguh menciptakan nama demi mensyiarkan Al-Quran dan mengharumkan nama negeri Perlis yang tercinta ini. Tahniah juga kepada semua peserta tilawah dan hafazan yang tidak berjaya mewakili negeri Perlis. Mereka semua juga terbaik yang mewakili rakyat negeri ini untuk mensyiarkan Al-Quran sempena majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat negeri Perlis kali ini. Semoga seluruh hati-hati rakyat negeri Perlis terikat dan mencintai Al-Quran. Ahli-ahli berhormat, Datuk dan Datin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, demikianlah pengumuman patik kepada para sidang hadirin mengenai keputusan jemaah hakim Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat negeri Perlis bagi tahun 2022 Masihi bersamaan 1443 Hijrah. Ampun tuanku, menjunjung kasih tuanku. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Al-Fazil Ustaz Muhammad Hafiz bin Abu Usman, pengurusi juri hakim di atas pengumuman keputusan tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat negeri Perlis bagi tahun 2022 Masihi bersamaan 1443 Hijriah. Ampun tuanku yang amat berhormat para hadirin yang dihormati sekalian. Seterusnya, marilah sama-sama kita mendengar dan menghayati bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim daripada Johan bahagian qari Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat negeri Perlis tahun 2022 Masihi bersamaan 1443 Hijriah. Majlis dengan ini mempersilakan. Ummatukum
كلمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون
حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Khalil Hushairi bin Zainal, Johan Bahagian Qari Majlis Tilawah dan Menghafal Al-Quran Peringkat Negeri Perlis bagi tahun 2022 Masihi bersamaan dengan 1443 Hijriah. Majlis seterusnya menjemput Johan Hafazan 1 hingga 20 juzuk kategori perempuan Majlis Tilawah dan Menghafal Al-Quran Peringkat Negeri Perlis bagi tahun 2022 Masihi bersamaan 1443 Hijriah untuk memperdengarkan bacaan. Majlis dengan ini mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedia? InsyaAllah. Soalan yang pertama daripada Suratun Nisa juzuk yang kelima ke surat 87 ayat yang ke-58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sila ulang dan sambung ayat seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. Hasbuk. Soalan yang kedua daripada suratul An'am, juzuk yang ke-7, ayat yang ke-74 ke surat 137. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. Sila sambung ayat berikutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. Hasbuk. Soalan yang ketiga daripada surah Ibrahim, juzuk yang ke-13 ke surat 259 ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. Sila ulang dan sambung ayat berikutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Hasbuk. Soalan yang berikutnya, soalan yang keempat daripada Suratul Kahfi, juzuk yang ke-15 ke surat 295 ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru 'an kahfihim dzatal yamin. Sila ulang dan sambung ayat berikutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Hasbuk. Soalan yang terakhir daripada Suratul Namli, juzuk yang ke-19 ke surat 375 ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Sila sambung ayat berikutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون
وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. حسبك بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Cik Hamidah binti Abdullah, Johan 1 hingga 20 juzuk, kategori perempuan Majlis Tilawah dan Menghafal Quran peringkat negeri Perlis bagi tahun 2022 Masihi bersamaan 1443 Hijriah. Ampun tuanku yang amat berhormat para hadirin yang dihormati sekalian, Majlis Tilawah Quran peringkat negeri Perlis bagi tahun 1443 Hijriah bersamaan 2022 Masihi pada malam ini diteruskan dengan majlis pengundian hadiah. Untuk itu, majlis dengan ini menjemput Yang Berhormat Tuan Rozaini bin Rais menghadap dan mohon ampuni limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis bersama Duli Yang Camat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis dan Duli Yang Camat Mulia Tuanku Raja Puan Muda Perlis untuk menyaksikan majlis pengundian cenderamata kepada jemaah hakim dan pengundian hadiah Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat negeri Perlis bagi tahun 2022 Masihi bersamaan 1443 Hijriah. Yang berhormat, majlis mempersilakan. Dimulakan dengan cenderamata kepada jemaah hakim. Dititah menghadap Ustaz Muhammad Hafiz bin Abu Seman, pengurusi jemaah hakim. Hakim Hafazan Al-Quran dititah menghadap Ustaz Muhammad Adli bin Aziz. Ustaz Ahmad Al-Qarni bin Idrus. Ustaz Amir Ikhwan bin Zaini. Ustaz Hilmi bin Abdullah. Ustaz Khalilullah Amin bin Ahmad. Ustaz Mazlan bin Muhammad Ibrahim. Ustaz Muhammad Najdi bin Muhammad Noor. Dr. Muhammad Hazli bin Ismail. Dan Ustaz Muhammad Khidir bin Abdul Ghani.
Seterusnya Hakim Tilawah Al-Quran. Dititah menghadap Ustaz Muhammad Hafizuddin bin Abi Rairah. Ustaz Abdul Basir bin Mahdi alias Muhammad. Ustaz Ahmad Sirajuddin bin Abdul Sattar. Ustaz Faisal bin Yusuf. Ustaz Hashim bin Osman. Ustaz Ismail bin Hashim. Ustaz Ismail bin Romli. Ustaz Muhammad Syahril bin Muhammad Syukri. Dan Dr. Muhammad Luqman bin Maksin. Seterusnya penggunaan hadiah hafazan kategori lelaki 1 hingga 10 juzuk. Tempat ketiga dititah menghadap Muhammad Akif Aiman bin Syahrin Zamani. Tempat ketiga akan menerima wang tunai RM500 beserta hadiah iringan dan juga kurniaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis. Tempat kedua dititah menghadap Encik Muhammad Anas bin Hasrul. Tempat kedua akan menerima wang tunai RM1,000 berserta hadiah iringan dan kurniaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis. Johan dititah menghadap Encik Muhammad Naim Nasrullah bin Aziz. Johan akan menerima wang tunai RM1,500 beserta hadiah iringan dan juga kurniaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis. Kategori perempuan 1 hingga 10 juzuk. Tempat ketiga dititah menghadap Nurul Fatonah binti Muhammad Suhaimi. Tempat ketiga akan menerima wang tunai RM500 beserta hadiah iringan dan juga kurniaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis. Tempat kedua dititah menghadap Humaira binti Ahmad Sirajuddin. Tempat kedua akan menerima wang tunai RM1,000, hadiah iringan dan juga kurniaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis. Johan 1 hingga 10 juzuk perempuan dititah menghadap Humaira binti Abdul Basir.
Johan akan menerima wang tunai RM1,500 beserta hadiah iringan dan juga kurniaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis. Kategori 1 hingga 20 juzuk lelaki. Tempat ketiga dititah menghadap Azhari Anas bin Rashid. Tempat ketiga akan menerima wang tunai RM1,000 berserta hadiah iringan dan juga kurniaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis. Tempat kedua dititah menghadap Nur Hakim Al-Siddiq bin Muhammad Asri. Tempat kedua akan menerima wang tunai RM2,000 berserta hadiah iringan dan juga kurniaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis. Johan 1 hingga 20 juzuk lelaki dititah menghadap Encik Muhammad Zul Syariman bin Zul Bahri. Johan akan menerima wang tunai RM3,000 beserta hadiah iringan dan juga kurniaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis. Kategori 1 hingga 20 juzuk perempuan, tempat ketiga dititah menghadap Ainul Mardiah binti Khairil Azhar. Tempat ketiga akan menerima wang tunai RM1,000 beserta hadiah iringan dan juga kurniaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Puan Perlis. Tempat kedua dititah menghadap Ainul Mursyidah binti Khairul Azhar. Tempat kedua akan menerima wang tunai RM2,000 beserta hadiah iringan dan kurniaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis. Johan dititah menghadap Hamidah binti Abdullah. Johan akan menerima wang tunai RM3,000 beserta hadiah iringan dan kurniaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis. Kategori 1 hingga 30 juzuk lelaki. Tempat ketiga dititah menghadap Muhammad Zawawi bin Dun. Tempat ketiga akan menerima wang tunai RM2,000 beserta hadiah iringan dan kurniaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis. Tempat kedua dititah menghadap Hafiz Syahmi bin Azman. Tempat kedua akan menerima wang tunai RM3,000 beserta hadiah iringan dan kurniaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis. Johan 1 hingga 30 juzuk lelaki dititah menghadap Encik Muhammad Ashif bin Yaakob. Johan akan menerima wang tunai RM4,000 beserta hadiah iringan dan kurniaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis. Satu hingga 30 juzuk perempuan dititah menghadap Nur Ardlina binti Adli. Johan akan menerima wang tunai RM4,000 beserta hadiah iringan dan kurniaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis. Seterusnya penggunaan hadiah bahagian tilawah. Bahagian Qari, tempat ketiga dititah menghadap Encik Muhammad Afif bin Muhammad Zaki. Tempat ketiga akan menerima wang tunai RM3,000 beserta hadiah iringan dan juga kurniaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis. Tempat kedua dititah menghadap Encik Muhammad Anas bin Abdul Hadi. Tempat kedua akan menerima wang tunai RM4,000 beserta hadiah iringan dan kurniaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis.
Johan tilawah Al-Quran bagian Qari dititah menghadap Encik Khalil Husairi bin Zainal. Johan akan menerima wang tunai RM5,000 beserta hadiah iringan dan juga kurniaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis. Bahagian Qari'ah. Tempat ketiga dititah menghadap Nur Husna binti Muhammad Saleh. Tempat ketiga juga akan menerima wang tunai RM3,000 beserta hadiah iringan dan kurniaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis. Tempat kedua dititah menghadap Nur Adilah binti Azdi. Tempat kedua akan menerima wang tunai RM4,000 beserta hadiah iringan dan kurniaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis. Johan bagian Korea dititah menghadap Siti Aisyah binti Mat Arif. Johan akan menerima wang tunai RM5,000 berserta hadiah iringan dan juga kurniaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis. Menjunjung kasih tuanku. Para hadirin yang dihormati sekalian, majlis kita pada malam ini telah sampai ke penghujungnya. Kami bagi pihak seluruh jawatankuasa penganjur ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua tetamu yang telah hadir ke majlis pada malam ini. Dan terima kasih juga diucapkan kepada agensi-agensi yang terlibat secara langsung dan tidak langsung bagi menjayakan majlis perasmian penutup tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat Negeri Perlis bagi tahun 2022 Masih bersamaan dengan 1443 Hijriah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan alam, yang telah menjadikan kalam. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang maha mengajar, yakni manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maksud surah Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 5. Ampun tuanku, Patik sembah maklum hanya setakat ini saja atau cara majlis pada malam ini. Patik bagi pihak majlis sekali lagi ingin merapat sembah menjunjung kasih di atas limpah perkenan duli-duli tuanku berangkat ke majlis perasmian penutup tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat Negeri Perlis bagi tahun 2022 Masih bersamaan dengan 1443 Hijrah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin mohon berdiri. Mengumumkan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis bersama Duli Yang Camat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis dan Duli Yang Camat Mulia Tuanku Raja Puan Muda Perlis berangkat meninggalkan majlis. Sama-samalah kita menghormati lagu negeri.